wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa Surau dan para hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bertemu lagi di surau yang mana insya-Allah penuh barakah, penuh manfaat. Dan moga-moga Allah berkati kita semua dan rahmati kita semua. Walaupun banyak yang cuti, tak ada masalah. Pengajian tetap dijalankan dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ada niat dan ada keinginan, ada keazaman, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan segala kerahmatannya, keberkatannya dan khazanah-khazanah yang tersembunyi. Orang yang mana ingin mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan pasti dan mesti mendekatinya. Tetapi ketahuilah, orang yang mana nak mendekati pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia perlulah untuk menahan sabar, menahan segala apa yang Allah ingin berikan berupa ujian. Dan itulah tanda sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang-kadang juga yang mana orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah pada dirinya sahaja akan diuji, tetapi orang yang dekat dengan dia pun akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti suami ataupun isteri ataupun anak-anak. Dan itulah tanda Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat sayang kepada hamba-Nya, dan Allah akan letakkan mereka ke dalam jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, sama-samalah kita rasakan diri kita ini adalah hamba-Nya. Terkadang-kadang kita rasakan ini adalah ananiah. Ini kita punya, itu kita punya, semua kita punya. Tidak ada yang Allah punya. Jadi, sifat ananiah inilah yang akan menyebabkan kehancuran hati kita untuk dekat kepada Allah. Kita katakan bahawasanya anak ini kita punya, suami ini kita punya, isteri ini kita punya, tapi hakikatnya adalah Allah, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hati mereka adalah milik Allah. Mungkin hati mereka ini, yang mana kalau kita katakan kita nak ubahkan mereka, tetapi hakikatnya kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ia menjadi baik, supaya ia menjadi taat, dan supaya ia menjadi iaitu penuh dengan kebaikan hasanat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berikan tauladan ataupun contoh, dipanggil uswatun hasanah kepada kita bagaimana cara untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita di dalam apa sahaja jua keadaan, mungkin di pejabat, di dalam rumah, di dalam restoran, di dalam apa sahaja keadaan, maka Nabi SAW telah ajarkan kita bagaimana cara untuk dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hatta kita nak tidur, kita nak masuk tandas, kita nak buat apa sahaja, ada cara untuk kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah cara baginda Nabi Muhammad SAW, dan caranya adalah cara yang sungguh berikan kita bahagia dan juga akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pernah bertemu sebelum ini pada tahun 2000 berapa entah, saya tak ingat. Tahun lepas. Bulan 11, Alhamdulillah, Allah telah pilih lagi untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk membicarakan mengenai tajuk, iaitu dengan cara baginda Nabi Muhammad akan bahagia dunia dan akhirat. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kenal saya, iaitu Nik Farid Faizuddin, yang mana sekarang dah buka pondok di Pulau Pinang dan Alhamdulillah tengah buat roadshow ceramah bersama-sama dengan pelajar. Ini pelajar-pelajar, dia ada takhasus ni maksudnya pengajian kitab, dan sambil-sambil tu malam-malam mereka akan ada nasyid ataupun qasidah di masjid yang beberapa telah undang lah. Dan pada besok kami akan ke Negeri Sembilan, dan juga lusa ataupun tulat mungkin ke Melaka. Doakan moga-moga dimudahkan dan dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, konsep
cara baginda Nabi ini luas, sangat-sangat luas. Apa yang mana kita perlu tahu bahawasanya cara baginda Nabi ini semua aspek ada cara, iaitu berupa syariat, iaitu hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, ketentuan, ketetapan yang mana Allah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jua di dalam apa nama dia, iaitu ibadah, Allah dah tetapkan dah. Di dalam muamalat, iaitu tentang jual beli, baik yang online ataupun tak online, Allah dah tetapkan dah. Begitu juga yang mana munakahat, tentang perkahwinan, tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang tolak dan berbagai lagi pun Allah dah aturkan, Allah dah susunkan dah. Kemudian ada lagi, kalau sekiranya mungkin ada buat jinayah, ada buat masalah, ada yang buat benda-benda yang onar lah, rosakkan jalan, pecahkan jalan, semua benda tu pun ada dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat tu sahaja, tentang pentadbiran, tentang urus kewangan, urus diri, urus anak-anak dan pelbagai lagi pun ada di dalam, telah termaktub di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, hatta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pembahasan ini dipanggil pembahasan syariat. Pembahasan syariat yang zahir. Zahir ni semua syariat. Macam surau ni, apa yang kita perlu buat, apa yang ada di dalam surau ni, apa yang perlu gunakan, apa yang perlu manfaatkan dan pelbagai lagi, itu ada di dalam hukum hakam. Sebelum nak timbulkan hukum dipanggil usul fiqh dan juga qawaidul fiqh. Apabila dah cantumkan ni, maka timbullah hukum, timbullah pendapat, timbullah fatwa. Jadi kalau kita nak berbuat sesuatu ni, bukan kita main dan ikut kita aja, ikut nafsu kita, ikut akal fikir kita, bukan. Tetapi ada susunan dia, ada cara dia, dan inilah yang mana telah diaturkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun yang mana kat sini kita terfikir, bagaimana boleh sampai kepada kita? Rupa-rupanya ulama-ulama telah berjasa. Ulama-ulama telah banyak korbankan dirinya untuk kita semua, supaya kita faham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terfikir juga, betul ke tak betul apa yang kita amalkan ni? Kita pun terfikir, aku buat ni ikut apa yang didasarkan oleh baginda Nabi ataupun tidak. Rupa-rupanya kalau kita betul-betul pegang, maka kita memang ikut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terfikir bagaimana cara yang mana ulama-ulama dulu tu boleh dapatkan seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan buat. Rupa-rupanya dah ada, yang mana dekat sini dipanggil sanad, dipanggil jalur rantai, yang mana terus kepada direct baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terfikir para imam mazhab ni, imam mazhab ni dia macam mana boleh dapat ni? Rupanya dia tuntut kepada siapa? Tuntut ilmu lah maksudnya, kepada para sahabat-sahabat dan juga tabi'in dan tabi'in yang lain juga. Jadi proses dia adalah yang mana dekat sini baginda Nabi SAW sampaikan apa sahaja yang telah Allah sampaikan. Kemudian yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu para sahabat-sahabat dia lah, sahabat baginda, tulis riwayat, akhirnya dibukukan. Diletakkan beberapa tempat lah, yang mana zaman ketika sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini dibebas. Dia tulis dekat mana? Ada yang tulis dekat tulang berulang, ada yang dekat pelapah tamar, ada yang dekat macam-macam. Kemudian diletakkan di dalam satu tempat di Baitumal. Dan juga bukan Baitumal, ada yang di rumah-rumah masing-masing dan pelbagai lagi. Sebab Baitumal ni harta-harta je. Dan ketahuilah yang mana susunan yang mana mereka tulis tu pun adalah harta yang tidak ternilai. Jadi akhirnya letak di Baitumal juga, di tempat khas. Jadi itulah, mereka simpan semua, akhirnya telah dibagi-bagikan ilmu ni kepada turun ke bawah. Jadi daripada baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat. Sahabat yang paling banyak yang menuntut ilmu, yang banyak mengambil ilmu pada baginda Nabi Muhammad SAW ni, yang masyhur adalah yang mana, iaitu Ibnu Abbas. Okay? Ibnu Abbas ni dah turunkan ilmu ni. Dia turunkan dia punya apa yang telah dapat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia turunkan kepada siapa? Dia turunkan kepada Sayyidina Ikrimah. Sayyidina Ikrimah ni dapat bersama-sama dengan Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi ni beruntung.
dapat berguru dengan Sayyidina Ikrimah. Jadi Sayyidina Ikrimah ni bagi ilmu semua tu kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi susun semua ilmu ni. Kemudian dibukukan dan akhirnya dijadikan mazhab Imam Hanafi dan turunkan kepada pengikut Imam mazhab Hanafi. Macam tu. Ini Imam Ibnu Abbas lah dia turun dia punya ilmu dia macam tu. Kemudian Imam Ibnu Abbas ni dapat ilmu dia turunkan Sayyidina Ikrimah. Sayyidina Ikrimah dapat kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi sebarkan kemudian turun ke bawah sampailah kepada orang yang mengikuti pendapat Imam Hanafi. Itu juga dengan kita. Apakah kita ni main terjah macam tu je ilmu ni? Tak. Apakah kita punya ibadat ni main hentam je? Tak. Semua ibadat kita ni tersusun. Dah tapih dah kaji dah letakkan semua pendapat-pendapat ni dalam bukunya. Dan kita amalkan apa yang telah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Bani, Imam Maliki lakukan. Tapi kita Imam Syafi'i, kita lakukan Imam Asy-Syafi'i yang mana telah lakukan. Yang mana jalur daripada Imam Syafi'i pula bagaimana? Kita pun tertanya-tanya, betul ke daripada baginda Nabi Muhammad ni? Betul, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana jalurnya adalah daripada Sayyidina Ibnu Umar. Jadi Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar iaitu anak daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Turun kepada siapa? Turun kepada Nafi'. Okay, Nafi' ni dapat dah ilmu daripada Sayyidina Umar ni. Kemudian Nafi' turunkan kepada Imam Malik. Jadi beruntung Imam Malik dapat bersama-sama dengan Imam Nafi' ni. Terus kemudian Imam Malik ni turunkan kepada Imam Syafi'i. Sebab guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i turunkan kepada Imam Hambali. Itulah jalur susunan mazhab yang mana kita perlu tahu. Dan semua yang kita lakukan ini adalah dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita terfikir, Nabi solat ni hanya ikut macam kita ni je ke? Dah, tuan-tuan dan puan-puan, ini banyak yang salah faham. Kita katakan mungkin kita pergi ke Mekah, kita tengok orang solat kat takbir, Allahu Akbar, ketika waktu i'tidal tak angkat takbir. Kita kata, orang tu sesat kot. Kita belajar angkat takbir ketika waktu i'tidal. Tapi kita tengok kat sana, tak angkat takbir pula. Ni sesat ni, Nabi tak ajar ni. Ada orang kata macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang tak belajar. Yang mana dekat situ, rupa-rupanya Nabi pun pernah tak angkat takbir ketika waktu i'tidal. Kalau tidak, kalau kita fikir betul-betul, kenapa Imam Hanafi lakukan begitu? Kenapa Imam Hambali lakukan begitu? Dan juga kenapa Imam Maliki melakukan begitu? So akhirnya kita dah terjawab dekat sini. Bahawasanya cara baginda Nabi Muhammad SAW dalam ibadat solat saja pun dah luas. Sangat luas. Sebab itu, di dalam solat, kita perlu tuntut ilmu dengan ustaz ataupun dengan syekh ataupun dengan tuan guru. Bukan dengan lihat. Kalau dengan lihat, maka kita punya kesalahan sangat-sangat fatal. Dengan lihat. Apabila dengan lihat, maka dia ada rasa. Sesuatu ilmu ataupun sesuatu amalan ataupun sesuatu ibadat dengan rasa, maka adalah tidak sah. Contoh, kita nampak orang itu ketika waktu yang mana i'tidal tu dia tak angkat takbir. Sami Allahu liman hamidah. Kita nampak dia tak angkat takbir. Kita pun ikut tak angkat takbir. Kita punya solat tak sah. Dekat situ. Jadi macam mana nak buat untuk hal ni? Untuk hilangkan kita punya keraguan di dalam hati kita. Maka dengan itu, belajarlah. Apabila dah belajar, maka kita punya keraguan akan hilang dan keraguan tu akan pecah, akan hancur. So, benda-benda yakin akan masuk. Apabila yakin masuk, maka itulah ilmu. Dan ilmu itulah perlu amal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita ikut dan tengok je orang buat, maka kita punya sesuatu amalan tu tak sah. Amalan tu ditolak. Yang mana amalan perlu dituntut. Amalan lebih-lebih lagi, especially pada solat. Solat ni perlu langsung kepada guru yang mana siqah lah, yang terpercaya. Jangan pula tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan nampak contoh penceramah ni hebat, tang-tang-tang, kita pergi kat dia, kita tanya tentang solat. Kemudian dia ajarkan solat. Tapi solat tu dia ajarkan tentang Syiah pula dah. Lagi teruk. Tapi memang ada luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan nak tahu tak? Sekarang ni, zaman sekarang ni, yang waktu sekarang ni, anak-anak kan buka TikTok kan, buka IG, buka Facebook. Tahu tak yang mana ada satu lagu dalam YouTube tu? Ana Sair.
Kalau perempuan tuan-tuan dengar mungkin boleh tahu sebab dia punya tontonan dah menghampiri 7 juta dah. Dan ada orang Melayu kita tengok sendiri budak-budak. Anasair Al-Qat'u Husaini. Itu tentang lagu Syiah tu. Dia sambil-sambil tu tepuk dada. Budak-budak remaja banyak ikut. Yang benda simple je, checkmate tu. Potong rambut checkmate tahu kan? Checkmate tu. Ya, kamu nanya. Itu pun budak-budak boleh ikut, apatah lagi benda yang ni. Allah Rabbi. Benda TikTok ni, kalau kita tengok macam-macam jadi. Teruk pun ada yang baik. Kalau tak pantauan, cuba kecai akidah anak-anak. Sebab itulah, kalau boleh lah, tengoklah kadang-kadang, tengok apa yang budak-budak buat, tengok apa yang mereka buat. Kita tahu kita kerja, kita letih mungkin kan. Tapi tengok 1 minit ke 2 minit, tengok insight. Ada yang jadilah, memang terjadilah. Sebab yang mana saya dapat khabar lah ni, daripada saya punya kawan-kawan bahawasanya tentang lagu ni, boleh memang kalau sekiranya dia tak tahu tak ada masalah. Tapi dia ambil tahu. Kemudian dia kata, lebih lagu ni memang best sangat-sangat. Dia syok dah lagu ni. Dia cari tahu, dia ambil tahu. Kemudian kata, agama ni pula agama yang mudah. Kan dalam Syiah kan ada nikah mut'ah dan pelbagai lagi. Dia kata boleh nikah sekejap boleh nikah. Dia gilah, dia syok. Dan akhirnya akidah hancur. Boleh jadilah. Jadi kena ni lah. Kena tengok lah maksudnya. Bukan nak suruh kena pantau 24 hour dah. Ambil 1 minit ke 2 minit tengok. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Maka timbullah kasih sayang dekat situ. Kita memang betul-betul rasa jaga dia. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan itu, cari juga guru yang sikoh. Mungkin kita nak belajar kan. Kena cari orang yang betul-betul kita terpercayalah. Dan ketahuilah tentang hal itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pergi cari orang untuk belajar adalah sunnah. Yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in cari Nabi Muhammad SAW. Dan inilah perkara yang mana perlu kita lakukan. InsyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang mana dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, cara baginda Nabi Muhammad SAW dalam ibadah banyak. Dalam ibadah terlampau banyak. Kita tahu tadi solat saja kan. Kemudian dalam puasa pun ada lagi. Dalam zakat pun ada lagi. Di dalam haji pun ada lagi. Cara baginda Nabi Muhammad SAW dan terlampau luas. Cuma dekat sini, nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, kita pun kena luaskan fikiran. Jangan kita nampakkan contoh orang tu. Contohlah, pergi ke kubur. Kita nampak di situ adalah perkara yang mana Nabi SAW tak buat. Tapi dalam sirah, ini saya dah cerita benda fakta. Dalam sirah, kalau kita buka sirah Nabi Muhammad SAW ketika balik dari perang. Perang Nabi SAW ikuti sebanyak 27 perang. Di dalam kitab Zakhiratul Musyarafah, muka surat 43. Yang mana beliau katakan bahawa sekat sini Nabi ikut perang. Setelah Nabi ikut perang, Nabi balik ke kampungnya, ke Mekah. Okay? Kemudian Nabi SAW singgah ke kuburnya Siti Aminah. Kuburnya Siti Aminah. Siapa Siti Aminah? Ibunya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi singgah, Nabi pergi ke kubur tersebut dan Nabi mengadu. Nabi mengadu. Memang mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi cerita je. Tadi waktu ketika aku perang tadi tu, kemudian dia cerita. Dan ini telah disyarahkan oleh Syekh Ali Jum'ah di dalam kitab tersebut. Dan Syekh Ali Jum'ah bagi tahu kepada kami semua pada waktu ketika hari Jumaat di Siktah Oktober di Mesir. Aku baca dah 30 kitab sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi aku masih belum kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Qattani bagi tahu kepada para anak murid dia di tempat iaitu Iskandariah. Beliau katakan, aku dah baca 70 kitab lebih tentang sirah baginda Nabi Muhammad. Daripada A sampai Z. Tapi aku masih belum kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad Tayyib di dalam pengajiannya bagi tahu, aku dah baca 100 kitab tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi aku masih belum kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Kita baca satu sirah sahaja, dah lebih-lebih kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang Nabi Muhammad terlampau banyak, tersangat banyak dan teramat banyak. Daripada A sampai Z sampai meninggal, rupanya kita tak tahu celah ni ada lagi cerita. Celah ni ada cerita. Celah ni ada cerita lagi. Ke mana-mana baginda Nabi SAW pergi, ada kisah dia, ada riwayat dia, ada sejarah dia.
dan ada dia punya iaitu fadilat yang tertentu. Rupa-rupanya kita pergi ke Mekah, belum banyak lagi kita tahu tempat yang mana Nabi pergi. A, B, C, D, E, F, G. Sampailah Z. Macam-macam Nabi pergi, macam-macam Nabi ziarah, macam-macam sahabat Nabi. Kita tengok di dalam kitab tentang sahabat baginda Nabi, 124,000. Itu di dalam riwayat. Tapi jumhur ulama, kalau sebut jumhur ni, semua ulama bagi tahu yang mana jumlah sahabat Nabi tak terkira. 124,000 tu belum lagi. Belum pasti lagi. Belum tepat lagi. Yang tepat dia belum sampai dapat terkira. Terlampau banyaknya sahabat baginda Nabi. Jadi kalau kat sini kita nampak betapa luasnya tentang ciri, peribadi, sifat, perilaku, bahkan tentang sejarah, histori baginda Nabi Muhammad pun sangat-sangat luas. Ya Allah. Belum lagi Siti Khadijah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi. Kita dengar cerita Siti Khadijah sedikit. Sangat sedikit. Itu macam ciput cini ya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kita tengok sirah tu, Allahu Akbar. Perharian ada cerita tentang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah di antara isteri-isteri lain Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Raihanah pelbagai lagi, orang yang paling dengar ketuk Nabi punya kaki tu adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tuan-tuan dan puan-puan, kaki Nabi yang ketuk tu Siti Khadijah dapat cam dah. Itu kaki Nabi. Ini kaki orang lain. Dia tahu betapa hebatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan tak tu saja. Dan tak saja cerita tentang Siti Khadijah ni, kalau kita nak tahu, dia adalah mutiara. Sebab itulah istana-istana dia dibuat daripada mutiara. Ya Allah, Siti Khadijah ni, kalau kita dapat satu cerita yang itu tentang kematian dia, satu kalimat daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Waktu tu kan Siti Khadijah radhiyallahu anha ni duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi letih yang teramat, sangat letih. Balik daripada dakwah. Masuk rumah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan kepalanya dekat paha Siti Khadijah belah kanan. Kemudian Siti Khadijah belai Nabi sambil titikkan air mata. Titik air mata. Kemudian titikan mata tu jatuh dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sedar. Dia kata Khadijah, "Wahai Khadijah, kenapa kau menangis? Dah tak larat dengan aku ke? Tak sanggup dengan aku ke? Tapi kalau sekiranya kau tak sanggup, tak apa. Aku tak ada masalah. Aku okey je." Kata Siti Khadijah radhiyallahu anha, "Bukan begitu wahai Rasulullah. Aku janji dengan kau sampai mati aku akan bersama-sama dengan kau. Tapi aku fikir ke depan nanti bagaimana. Aku dah tua. Aku dah tak ada duit macam dulu. Aku tak kaya macam dulu. Dan bahkan aku punya martabat tak sama macam dulu. Tapi kau masih lagi bersama-sama denganku, wahai Rasulullah. Tapi aku takut nanti, ke depan nanti orang akan belasah kau, orang akan pukul kau, orang akan campak nanti semua dia." Dia fikir dah, Siti Khadijah dah fikir. "Wahai Rasulullah, aku ada harta yang terakhir. Sangat-sangat yang terakhir. Iaitu tulang berulangku, tulang-tulangku. Kalau sekiranya aku mati nanti, kau pergilah ambil tulang-tulangku ni, kau pergi jual tulang-tulangku. Cakap ini tulang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan kau belilah apa saja kau nak beli nanti." Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, kalau sekiranya tulang-tulangku ni, kau ambil ni, kau buatlah jabatan untuk kau dakwah nanti, wahai Rasulullah. Tengok Siti Khadijah radhiyallahu anha. Korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar tu, Nabi happy ke? Nabi suka ke? Nabi tak happy, tak suka. Menitik air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat katakan Nabi paling kuat menangis adalah waktu bila? Waktu ketika Sayyidatina Khadijah ucap macam tu. Nabi tak pernah nangis setangisan macam tu, kuat macam tu. Nangis, benar-betul nangis. Waktu itulah Nabi nangis yang teramat sangat. Kalau kita fikir betul-betul lah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau isteri kita tak ada lah, apa yang kita rasa? Kalaulah seorang perempuan tak ada suami, apa yang kita rasa? Macam itulah. Tapi Nabi kalau sayang betul-betul, sayang beribu, sayang berjuta sayang. Sayang Nabi tak ada dua, tak ada tiga. Sayang betul-betul sayang. Walaupun nikah banyak, tapi tetap sayang Khadijah radhiyallahu anha sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menangis sebab cemburu. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini pengorbanan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu cerita tentang Siti Khadijah. Belum Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang paling banyak riwayat hadis pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Siti Aisyah radhiyallahu anha muda, sangat muda.
Oh, tiba-tiba kat situ pula dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita perlu tahu juga cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muamalah, cakap. Kita kadang-kadang main cakap dan tang, betul tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam riwayat, tak ada pernah dalam satu pun riwayat Nabi sakitkan hati sesiapa pun, hatta budak, hatta remaja, hatta dewasa. Kita kadang-kadang kan, kita main pam cakap. Betul tak? Termasuk diri saya sendirilah, main lepas je cakap. Nabi, sebelum nak cakap, fikir dulu. Kita kadang-kadang ikut emosi. Nabi pun emosi, sebab Nabi manusia. Nabi ada emosinya. Nabi pun cakap juga, tapi Nabi SAW tak ada rawan riwayat katakan Nabi lepas macam tu sampai orang sakit hati. Tak ada. Nabi jaga betul-betul lisan dia. Sehingga kan itulah dipanggilkan maksum. Kalau Nabi bukan maksum, Nabi main hentamnya, main cakap, mengumpat, cakap fitnah, cakap apa semua tu. Tapi Nabi maksum. Sangat maksum. So akhirnya Allah pelihara dia dan dia tak pernah cakap lah macam tu. Masya Allah, saya bayangkan kat sini. Saya cakap 24 hour kadang lepas. Kadang-kadang dengan anak murid saya pam. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Rupa-rupanya susah betul lah nak jaga lisan ni. Ya Allah. Sebab tu kalau Allah bagi tahu kat kita ni, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala supaya suruh jaga ni nak masuk dalam syurga. Ya sebenarnya tu je. Kan kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah, dan cilakalah bagi sesiapa yang pengupat, pencela, pemfitnah dan pelbagai lagi. Ya Allah. Tapi itulah orang yang dapat jaga lisan ni, automatik di syurga lah. Automatik lah Allah sayang. Rasulullah pun sayang. Dan Nabi SAW tak pernah kata, tak pernah. Kalau saya 24 hours sebut dah. Tapi itulah, ini manusia yang mana kita penuh dengan dosa. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu taubat untuk kita taubat. Itu je sebenarnya. Itu yang ada solat taubat tu. Ada orang kata Nabi SAW tak solat taubat. Memang betul sebab Nabi maksum. Tapi Nabi SAW bagi tahu kepada kita semua ni untuk banyakkan solat. Salah satunya solat taubat. Ya Allah, solat taubat ni kalau kita buat setiap hari, insya-Allah Allah akan pandang kita, Allah akan redha kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kadang-kadang terfikir yang mana para sahabat ada yang lakukan perkara bid'ah. Okey, salah satunya Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang mana beliau buat iaitu solat sunat wuduk. Nabi SAW tak pernah buat solat wuduk, tapi Sayyidina Bilal buat solat wuduk. Lepas tu kemudian Nabi SAW dengar bunyi selipar dia dalam syurga. Kemudian Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal, apa amalan kau buat ni? Wahai Nabi, aku solat sunat wuduk. Selalu. Ketika waktu batal wuduk, aku ambil wuduk dan aku solat sunat wuduk. Bila masa aku ajar? Lepas tu kemudian kata Nabi Muhammad SAW, tak apa. Diperbolehkan. Dan wahyu Allah Ta'ala bukan disebabkan Nabi saja yang Allah turunkan. Tapi rupa-rupanya sebab Sayyidina Umar Al-Khattab pun Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu kerana sebab iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Di dalam pada waktu tu, yang mana kisah Sayyidina Umar Al-Khattab ni ada 3 kali cerita dia. Allah, nak cerita panjang pula. Dia kumpul dah ni. Lagi 20 minit lagi. Yang mana Sayyidina Umar Al-Khattab ni pada waktu tu, yang mana Nabi Muhammad SAW waktu tu tak sedar. Okey? Yang mana tak perasan lah orang panggil. Yang perasan tu hanya Sayyidina Umar Khattab. Tentang iaitu mengenai seorang budak yang mana waktu tu dia solat salah. Yang mana dalam satu riwayat mengatakan bahawasanya ada satu budak ni dalam umur 11-12 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang mana pada waktu tu Nabi Muhammad SAW tak tegur. Sayyidina Umar Al-Khattab yang tegur yang budak tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu di dalam surah Al-Baqarah. Saya tak ingat ayat dia. Nanti insya-Allah saya datang lagi, saya syarahkan lagi. Yang mana waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala tegur yang mana yang dalam surah Al-Baqarah. Kemudian tegur juga di dalam surah iaitu surah apa namanya yang belakang juzuk 30, Fawailul lil musallin tu. Surah apa? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, juzuk 30. Maun. Itu pun adalah untuk tegur yang mana orang solat yang leka, yang lalai. Fawailul lil musallin, maka cilakalah orang yang solat. Yang itu
yang kaitan dengan Saidina Umar Al-Khattab tegur. Dan itulah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam riwayat yang pertama. Ada riwayat lagi yang kedua dan yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di dalam solat pun celaka bagi orang yang mana lakukan solat. Allahu Rabbi. Kita fikir kita solat ni. Kita hadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Uish, tu pun Allah tegur kita. Allah suruh kita solat ni biar betul-betul khusyuk lah. Dan ada satu kisah. Kisah ni famous sangat-sangat. Saya ceritakan. Laila dengan Majnun. Tahu Laila dengan Majnun kan? Laila ni kan perempuan yang mana tergila-gila oleh Majnun. Majnun ni nama dia Uwais. Dan kita ni masyhur lah cerita ni. Kitab ni pun ada juga tentang Laila dan Majnun. Pada waktu tu di dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala lah, di dalam surau. Okay, ada imam, ada jamaah. Kemudian Majnun ni pergi kejar apa? Kejar anjingnya Laila. Kalau kita dah mabuk kepayang, mabuk cinta ni, apa sahaja yang benda berkaitan tentang orang kita cinta ni, kita akan sayang. Betul tak? Macam kereta dia, basikal dia ke, motor dia ke, dan apa sahajalah kaitan tentang orang kita cinta tu, pasti akan sayang. Macam itulah juga dengan Majnun. Okay? Majnun ni pun kejarlah anjingnya Laila. Dia kejar, pergi ke dalam masjid, dan anjing tu pun larilah di dalam masjid tu. Majnun pun lari juga dan kejar. Dan Majnun tu waktu tu tak perasan siapa pun. Seorang pun dia tak perasan. Kemudian yang imam tadi tu duduk solat tadi, Allahu Akbar. Dia nampak Majnun lari kejar anjing tu. Imam tu cepat sungguh lah. Dia cepatkan solat. Kemudian dia bagi salam. Dia kejar si Majnun tu. Dia kejar Majnun tu. Dia nak marah lah. Nak tumbuk, nak belasah lah Majnun tu. Dia kata, kau tahu tak aku tengah solat ni? Kami tengah solat ni. Kata Majnun, wallahi aku tak nampak sesiapa dan aku tak tahu aku datang ke masjid ni. Sebab aku kejar anjing tadi tu. Anjing tu adalah anjingnya Laila. Dan aku sayang sangat-sangat dengan Laila. Teramat sayang dengan Laila. Kemudian kata si imam tu, aku tak kisah. Sekarang ni aku solat ni dengan jamaah ni. Patut kau tak boleh lalu. Kata Majnun tu, sebenarnya ni waktu kau solat tadi tu, kau ada cinta dengan Allah tak? Kalau sekiranya kau cinta dengan Allah, pasti dan mesti kau takkan tengok aku dan takkan pandang aku. Kemudian si imam tu fikir. Kata si Majnun lagi, ketika waktu kau angkat takbir Allahu Akbar, kau hadap siapa? Kau hadap Allah, betul? Kalau sekiranya kau hadap Allah, sepatutnya kau lihat Allah. Yang mana, boleh kat sini bayangkan kalimah Allah lah, bukan Allah yang berjasad, berjisim tu salah. Itu akidah yang salah. Katanya si Majnun, kalau sekiranya kau dah takbir Allahu Akbar, kau dah hadap Allah, dan kau apabila dah cinta kepada Allah, maka kau takkan pandang sesiapa dah. Wahai imam, aku tak dikejar si anjing yang Laila sebab aku cinta dan aku tak pandang siapa-siapa. Ketika waktu aku angkat takbir Allahu Akbar, maka aku takkan perasan dan takkan tahu kiri kanan aku ni siapa. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kita angkat takbir Allahu Akbar, tak ingat Allah dah. Kita ingat apa? Ingat manusia kadang. Kita ingat, minta maaf kata kan, mungkin Nabi daripada dia tengok TikTok, dia terfikir bayang lagi orang duk joget lagi dalam TikTok tu. Astaghfirullahalazim. Bukan setakat tu. Mungkin budak-budak anak-anak kita lah. Habis main Mobile Legend, duk fikir lagi. Nak main apa lagi? Aduh, nak brawl ke? Nak apa lagi benda lah? Nak apa, custom ke? Nak apa? Saya tak tahu. Mungkin pakcik-pakcik, abang-abang tak tahu pun, ada tak tahu, wallahualam. Tapi itulah kejadian terjadi dah. Ketika kita takbir Allahu Akbar, ada yang masih ingat lagi dompet, ada yang masih ingat kunci kereta, ada masih ingat dah makan ke belum. Allah. Kalau sekiranya kita di dalam takbir Allahu Akbar ada Allah dalam hati, nescayalah kita takkan ingat sesiapa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ada kalimat fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Orang yang solat bagaimana? Tak khusyuk pada Allah. Ini untuk saya sendirilah. Kadang-kadang saya sendiri pun, Allah, lari entah ke mana yang fikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam percakapan Nabi Muhammad SAW sangat-sangat terjaga. Dan yang kemudian Nabi SAW pun, yang mana dekat sini nak ajarkan kita tentang baik sangka. Baik sangka ni sangat payah. Tapi itulah hasilnya akan dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah,
Nak tahu tak sebab apa dia masuk syurga? Sebab dia baik sangka. Kalau baik sangka ni kita payahlah, sangat payah. Macam mana cara nak baik sangka tu? Bersihkan hati. Cara dia belajar ilmu tasawuf. Maka insya-Allah akan bersih hati. Maka kita punya buruk sangka pun akan down. Akan hilang lah. Boleh sikit-sikit demi sikit akan hilang. Dan Nabi Muhammad SAW yang mana dekat sini dia ada satu amalan yang mana dia ajarkan kepada semua tentang apa? Tentang sabar. Itu yang paling tingkat sekali amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Sabar dalam ibadah, sabar dalam dakwah, sabar dalam apa sahaja jua. Kita pun perlu sabar juga. Sabar dalam kerja, sabar dalam didik, sabar dalam kereta, sabar naik motor, sabar waktu hujan, sabar waktu kena matahari, sabar waktu sejuk dan pelbagai lagi. Sabar itulah yang Allah akan sentiasa akan bersama dengan kita. Jadi benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama-sama dengan orang sabar. Orang sabar ni dia bukan bersama-sama dengan Allah di dunia, tapi di akhirat pun Allah akan sama-sama dengan dia. Kadang-kadang kita fikir innallaha ma'as sabirin ini di dunia je. Salah. Dekat akhirat pun Allah akan bersama dengan dia, Allah akan jaga dia, Allah akan berikan apa sahaja yang dia nak. Kalau kita sabar. Sebab tu Nabi sabar. Nabi sabar sangat-sangat tinggi. Kita pun tak boleh nak tiru Nabi sabar. Kan ada satu cerita tentang bapak munafik ni. Sangat munafik bapak ni. Dia memang munafik. Bapak munafik lah ni. Okay, bapak munafik ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak ingat nama dia. Saya lupa nama dia. Tapi dipanggil bapak munafik. Kan bapak munafik ni, kita tahu baik dia dekat depan Nabi SAW. Baik sungguh. Dia kaki kipas lah apa benda semua dekat Nabi ni. Nabi pun senyum dekat dia. Nabi pun raih dekat dia. Ketika waktu Nabi SAW nak keluar, dialah orang yang paling raih pertama kali ketika Nabi nak keluar nak pergi nak solat. Ya Allah, kalau kita dengar kisah ni kita menyampah, meluat jugalah. Tapi Nabi Muhammad SAW raih bapak munafik ni. Kemudian Nabi SAW pergi ke Madinah. Pergi Madinah dengar khabar bapak munafik ni meninggal. Bapak segala munafik ni meninggal. Kan kita tahu juga yang mana bapak segala munafik ni dia buat satu lubang waktu perang Uhud dan kemudian dia suruh orang tolak Nabi Muhammad masuk dalam lubang tu. Lubang tu dalam. Sakit Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu tu dia tak kisah. Nabi sakit ke tak sakit kan. Dia ikut pi lah. Terus kemudian dialah juga yang ajak geng-geng keluar daripada waktu perang. Kalau kita fikir kat situ kita dah teruk lah. Tapi ketika Nabi SAW dengar bapak segala munafik ni mati meninggal, dia ambil kuda, dia tu pecut pergi jumpa. Nak lari dekat sana tu. Nak apa nama dia? Raih meninggalnya bapak segala munafik ni. Sahabat ni lah. Terus kemudian Nabi SAW dah sampai kat sana, dah tanam dah ni. Nabi suruh gali. Nabi suruh gali. Gali. Sahabat suruh gali. Sayyidina Umar kata, kenapa kau nak raih sangat wahai Muhammad? Dia telah membuat kau macam-macam. Nabi tak kisah. Nabi pekakkan telinganya. Nabi buat. Gali. Yang gali itu bukan sahabat saja. Nabi pun gali. Kemudian nampak dah jasad dia. Nabi angkat ni. Angkat keluarkan. Nabi buka kain kafan. Nabi kata, meh sini. Jubah aku. Aku nak pakaikan dia jubah aku. Allah Rabbi. Kemudian pakailah jubah. Kemudian Nabi buka mulut bapak segala munafik tu. Sahabat tu. Dia dia kumpulkan aliu dan ludahkan dekat bapak segala munafik ni. Tutup balik. Kemudian kafan balik. Kubur balik. Kemudian Nabi SAW solat dekat tempat tu lah. Kemudian orang kata, kenapa kau buat macam ni wahai Nabi? Sayyidina Umar Khattab tu dah merah-merah muka sambil menangis. Kenapa kau buat macam ni wahai Nabi? Kenapa kau buat macam ni? Ya Allah, kita tuan-tuan dan perempuan orang buat macam ni, kita tak layan dah. Tapi Nabi layan. Nabi jawab, Ya sahabi, wahai sahabat-sahabatku, ini Rasulun rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku ni rahmat sekalian alam. Rahmat dekat orang munafik, rahmat dekat orang zalim, rahmat dekat orang kafir, rahmat untuk orang Islam, rahmat untuk binatang-binatang, rahmat untuk tumbuhan. Semua Nabi yang mana Nabi Muhammad SAW, semua manusia ni adalah rahmatan lil alamin untuk Nabi SAW, rahmatan alamin untuk semua umat-umat ni. Maksudnya orang kafir ke orang zalim ke apa sahaja, rahmat Nabi ada pada mereka. Jadi akhirnya itulah jawapan dia. Rahmat Nabi pada orang munafik. Allahu Akbar. Dan kita fikirlah, apa yang dibuat oleh Nabi itu,
kemudian dia akan selamat daripada muka nangkir. Dia soal, apakah dia akan selamat dalam apa nama dia, azab Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia pakai apa yang Nabi pakaikan, Nabi ludahkan untuk mudahkan, tapi dia tetap kena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala katakan bahawasanya kalau sekiranya dia lakukan kesalahan tanpa taubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan azab lah. Jadi bapa munafik itu pun tak taubat pada Allah dan tak minta maaf pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan azab dia juga dan dia tetap akan dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dekat sini kita nampak bahawasanya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat-sangat luas syariatnya, sangat-sangat luas ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya dan pelbagai lagi. Jadi inilah yang perlu kita lakukan sama-sama insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang mana ingin saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam cara ibadah pun banyak, di dalam cara muamalah pun banyak, cara munakahat pun banyak, bahkan di dalam jinayat pun banyak. Jadi cuma kita ni je lah yang mana perlu untuk menututi ilmu supaya kita dapat amalkan. Apabila kita amalkan, maka kita akan dapat rasa ketenangan, kita akan dapat rasa kedamaian dan pelbagai lagi. Dan orang yang mana sentiasa nak tambahkan ilmu dia supaya dia dapat ibadah kepada Allah dengan cara yang betul, maka Allah akan bimbingnya, Allah akan berikan rezeki kepadanya, Allah akan mudah dan lancarkan segala urusannya. Dan alhamdulillah, tahniah kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan yang mana datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk semata-mata mendapatkan kefahaman agama dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana orang yang mana korbankan dirinya, korbankan masanya, hartanya untuk agama Allah, maka nescaya Allah akan berikan khazanah yang tersembunyi kepada mereka semua ni, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang datang ke rumah Allah, orang datang ke majlis ilmu, orang yang lakukan ibadat adalah orang yang tandakan dirinya sebagai syukur pada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah. Tanda ibadah ni kita bersyukur pada Allah. Ada 3 konsep syukur. Pertama, perkataan. Yang kedua adalah perbuatan. Yang ketiga adalah kita punya fikiran ni. Kadang-kadang ini kita fikir bukan-bukan, kita fikir angan-angan, fikir macam-macam lah. Tapi kalau sekiranya kita fikir Allah, maka kita akan tanda tu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan ni kita sebut alhamdulillah, cakap benda baik, apa nama dia, bagi tahu perkara yang baik, sampaikan yang baik. Itu adalah syukur di lidah. Tapi kalau sekiranya perbuatan kita adalah solat, zakat, puasa, haji, umrah, sedekah, infak, wakaf dan lain-lain. Kemudian manakala fikiran kita ni kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda syukur. Dan tingkat ketinggian kenikmatan adalah kita fikir kat sini apa nama dia, dapat ibadah, betul? Tapi rupa-rupanya tingkat yang paling tinggi di dalam kenikmatan adalah dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah tu kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Tak ternilai lah. Kalau kita nak gadaikan apa sahaja, maka dekat dengan Allah lebih tinggi lagi darjatnya. Dekat dengan Allah ni lah kita akan rasa tenang, kita akan rasa bahagia. Dan dekat dengan Allah ni, cara dia apa dia? Cara dia salah satunya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir dan pelbagai lagi. Orang macam ni lah, ketika waktu aksiden dia akan ucap kalimah alhamdulillah. Ketika waktu dia sakit ni, kalau orang macam ni, dia akan sebut alhamdulillah. Ketika dia jatuh ke, dia sebut alhamdulillah. Dan pelbagai lagi lah. Sebab apa? Dia syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bagi semua tu ada hikmah. Ni tanda tingkat yang paling tinggi, sangat-sangat tinggi lah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi step by step lah untuk dapatkan capaikan tahap macam tu. Yang kedua adalah orang yang paling rugi dunia dan akhirat. Bukanlah tak ada duit, bukanlah tak ada harta, bukanlah tak ada isteri, bukanlah tak ada anak-anak. Tapi orang yang paling rugi dunia dan akhirat adalah orang yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau jauh, kita tak akan pernah rasa tenang. Kita tak akan pernah rasa damai. Kita dalam rumah pun rasa tak bahagia. Dalam kerja pun tak bahagia. Naik motor, naik kereta ke,
duduk lepak dengan kawan-kawan pun tak ada rasa bahagia. Sebab kita dah rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila kita lakukan maksiat, kita rasa nikmat. Ketika waktu melakukan taat, kita rasa pahit. Sebab kita dah jauh dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, ketika waktu ibadat rasa nikmat, ketika maksiat rasa pahit. Itu beza dia. Kalau sekiranya kita dah rasa, mungkin ada rasa macam tu, maka itu tanda kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita ada rasa macam tu, kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita datang ke rumah Allah ni adalah tanda kita beriman pada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga saya, tuan-tuan dan puan-puan, dapat istiqomahkan untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya kadang-kadang pun tak inilah apa nama dia, susah jugalah nak datang ke rumah Allah. Dan itulah atas hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita istiqomah sampailah meninggal dunia, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sedikit iklan yang wawarkan bahawasanya saya punya pondok buka surau. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ingin sumbang, bolehlah berjumpa dengan saya. Ada resit dia nanti, insya-Allah. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan, kelemahan, kesilapan dan pelbagai lagi daripada saya, daripada hujung rambut ke hujung kaki. Dan minta maaf kalau kurang adab, kurang akhlak dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab mungkin tuan-tuan fikir saya umur 30 lebih kan. Tak, saya umur 26. Yang mana masih belajar master dan sekarang ni nak proses ke PhD pula. Doakanlah, moga mudah dan dilancarkan oleh Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih pada pihak surau kerana atas undangan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan atas perhatian. Moga-moga Allah berikan kefutuhan hati kita untuk sami'na wa ata'na apa yang telah Allah perintahkan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana bi futul 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa suami-suami kami, dosa isteri-isteri kami dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah ya Allah, kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami seluas-luasnya ya Allah. Dan berikanlah kami ya Allah ketakwaan, hidayah dan juga taufik oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah akhlak kami, adab kami seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami seperti akhlak adab anak-anak sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah isteri-isteri kami ya Allah akhlak-akhlaknya seperti isteri-isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah khazanah rahmat dan berkat di surau ini ya Allah. Kalau mungkin ada jamaah ini sakit, sembuhkanlah ya Allah. Mungkin ada jamaah ini ada masalah hutang, langsaikanlah hutangnya ya Allah. Kalau sekiranya ada masalah-masalah yang hadapi ya Allah, cabutlah segala masalah-masalahnya ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.